Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik-detik terakhir Ramadan kita mula rasai. Moga-moga Ramadan bukan pergi begitu sahaja, Ramadan bukan berlalu begitu sahaja, tetapi ada nilai yang kita pegangi, yang kita yakini, dan ianya akan terselah dulu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan pada ayat 14 dan ayat 15 surah Al-A'la, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya mendapat kemenangan, mendapat kejayaan orang-orang yang membersihkan dirinya dan menyebut nama Tuhannya, lalu mendirikan sembahyang. Sesungguhnya mendapat kemenangan, mendapat kejayaan orang yang membersihkan dirinya dan menyebut nama Tuhannya, lalu mendirikan sembahyang. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Al-Imam Al-Mawardi, tokoh ahli tafsir Islam yang muktabar, dah pun wafat 900 tahun yang lalu, dalam kitabnya An-Naqdu wal Uyun menjelaskan yang Allah maksudkan dengan membersihkan diri itu ialah membersihkan diri melalui pelaksanaan ibadah puasa sebulan Ramadan. Pelaksanaan ibadah puasa sebulan Ramadan itu ada maksud dan ada tujuannya. Itulah jalan membersihkan diri, memulihkan fikiran, memulihkan perasaan, membersihkan pendirian agar menjadi hamba Allah yang diredai. Jangan sebagai hamba Allah yang dimurkai. Untuk menempatkan diri sebagai seorang hamba Allah yang diredai, perlu bersihkan diri. Apa cara? Menjalani ibadah puasa sebulan Ramadan. Maka menjalani ibadah puasa sebulan Ramadan ada nilai di situ, penyucian dan pembersihan diri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang berjaya membersihkan diri, maka berjayalah sebenarnya kehidupan di dunia dan kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya berjayalah, mendapat kemenanganlah orang yang membersihkan diri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan kata lain, ibadah puasa sebulan Ramadan yang kita jalani, ianya adalah jalan untuk kita mendapat kemenangan, kejayaan dalam kehidupan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap tahun kita perlu menyuci dan membersihkan diri
dengan melaksanakan ibadah puasa sebulan Ramadan, bagi menempatkan diri sebagai hamba Allah yang diakui, hamba Allah yang diredai, meraih kejayaan, meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sama ada kita ni berjaya ke tak berjaya di sisi Allah, bulan Ramadan ni lah bagaimana kita jalani ibadah puasa, bagaimana kita tempuhi ibadah puasa, bagaimana gaya kita berpuasa, macam mana kerenah kita berpuasa. Ada orang kerenah dia berpuasa waktu nak berbuka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan kepada kita lagi bahawa ada di situ tata cara. Tata cara yang macam mana? Maka dimulakan dengan ibadah puasa sebulan Ramadan, dan ibadah puasa itu diakhiri dengan satu majlis khas, yang mana setiap insan yang menjalani ibadah puasa itu melahirkan kesyukuran, melahirkan kemenangan, melahirkan kejayaan dengan bertakbir wa zakarasma rabbi, dan menyebut nama Tuhannya, sama ada mensucikan Allah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah. Semuanya itu terangkum dalam takbir hari raya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu tata caranya. Ada detik kemuncaknya, dan ada di situ majlis yang istimewa. Apa dia? Hari raya. Dan diakhiri dengan fasalla, lalu menunaikan sembahyang sunat Idul Fitri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, menjelaskan kepada kita istimewanya ibadah puasa. Ada di situ proses kerja tersendiri, proses kerja tersendiri, dan ada di situ saat detik di mana orang yang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan meraihkan sebagai bukti Allah memberi penghormatan dan Allah memberi penghargaan di atas ibadah puasa yang telah disempurnakan. Dan ada di situ kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anugerah-anugerah istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia Idul Fitri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dia berbeza dengan ibadah lain nampaknya. Berbeza dengan ibadah lain, kerana ibadah puasa itu ada tata tertibnya, ada tata cara pelaksanaannya, ada detik waktu di mana orang yang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan mendapat penghormatan dari Allah, mendapat penghargaan dari Allah, mendapat kemuliaan dari Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan kemuncaknya dengan menunaikan sembahyang sunat Idul Fitri, kerana empunya diri yang menjalani ibadah puasa itu layak ditabalkan, bukan dengan pingat PIS, DPMJ, SPMJ, tetapi ditabalkan dengan pingat
Aidil Fitri. Nak dapat ingat, kau kena pakai baju baru tu. Maka masih ada masa untuk sediakan baju baru. Baju baru bukan nak pergi hari terbuka. Malu you. Baju baru untuk sembahyang sunat Aidil Fitri. Baju baru untuk sembahyang sunat Aidil Fitri. Bukan baju baru menghadiri rumah terbuka Tuan Haji Osman Road. Kalau dia buat tahun ni, ruang dah tak ada dah, penuh kereta rumah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pokok mempelang pun dah ke depan semua penuh. Jadi buat kat surau je lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abang Azman kita dah main Bandar Datuk Aun saja dah. Nak buat macam mana? Yelah, sana ada tasik, sini ada longkang. Itu dia ibadah puasa. Ada di situ saat detik yang mana empunya diri yang menjalani ibadah puasa sebulan Ramadan mendapat penghormatan, mendapat penghargaan, mendapat kemuliaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ianya lebih kepada, in English language you call what? Sentimental value. Dia lebih kepada kepribadian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dengan kawan saya ada majlis. Maka dalam perjalanan balik, dia cakap, terus saja ke? Tak, dia cakap, aku nak sembahyang Isyak berjamaah dan nak sembahyang Tarawih dekat masjid Kampung Air Manis. Kenapa mesti Air Manis? Kerana depan tu dah bukitnya batu keras, belakangnya dah sakit senak dah sedenak. Jadi aku cakap kita berhenti dekat Air Manis. Depan sikit air dah dibembankan. Marah betul. Dia ajak saya balik terus. Tak apalah. Dalam balik dah semayang. Dia kata ingat tarawih buat 20, 10 dah balik. Standard akhir zaman, aku cakap. Kita balik lah. Maka dalam perjalanan balik dia ustaz juga. Maka dia tanya dengan saya, bukan ke tarawih itu sunat? Tapi nampak cara intar tu macam wajib. Kerana dia cakap dengan saya, kan tarawih itu sunat, tapi nampak caranya macam wajib aja. Berhenti kat masjid tu, sembahyang Isyak, sembahyang tarawih. Aku cakap, Syekh, bukan apa, kerana ibadah puasa ini tata cara pelaksanaannya dia berbeza dengan tata cara ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Kerana dalam tata cara pelaksanaan ibadah puasa sebulan Ramadan, ada di situ saat dan detik kita mendapat penghormatan dari Allah, kita mendapat penghargaan dari Allah, kita mendapat kemuliaan dari Allah. Itulah dia Aidil Fitri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita peluang sebenarnya. Dan tadi imam pun dah baca doa terjemahan as-sinin ba'das sinin, daripada setahun ke setahun. 1436 Hijriah Ramadan telah selamat kita lalui. 1437 Hijriah Ramadan hanya tinggal beberapa hari. Maka di situ ada nilai yang berbeza antara setahun ke setahun.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk Ramadan 1435 Hijriah ada nilai tersendiri. Begitu juga untuk Ramadan 1436 Hijriah ada nilai dia tersendiri. Dan tahun ini 1437 Hijriah dia juga ada nilai dia tersendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi sewajarnya lah kita ada checklist sebenarnya. Checklist antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun lalu, dan nanti kita mendapati bahawa kita menunggu pula Ramadan akan datang. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Sebagaimana yang saya nyatakan kepada tuan-tuan tadi, kerana ibadah puasa di bulan Ramadan ini ada di situ saat kemuncaknya, untuk kita mendapat penghormatan, untuk kita mendapat penghargaan, untuk kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah Rasulullah jelaskan kepada kita, lisaimi farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan itu, baginya dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka puasa, kemuncaknya hari raya, dan gembira ketika menemui Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat hari mati. Begitu juga nanti dibangkitkan di mahsyar sana. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyatakan kepada kita jaminan kegembiraan. Kalau tadi ayat 14 surah Al-A'la, Allah beri kepada kita jaminan kejayaan, kemenangan. Kejayaan, kemenangan. Dan Rasulullah janji kepada kita kegembiraan. Kita pasti gembira. Setelah berjaya, kita gembira. Ya, ada orang yang berjaya tapi dia tak gembira. Dia berjaya tapi dia tak gembira. Fikirlah sendiri, dia lagi habis. Ada orang berjaya tapi dia tak gembira. Paling istimewa berjaya dan gembira. Kenapa dia berjaya dan dia gembira? Kerana dia mendapat kepuasan. Dia berjaya tapi dia tak puas dengan kejayaan dia, maka dia tak berapa gembira. Kegembiraan ini datang apabila kita berjaya dan kita mendapat kepuasan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, kepuasan datang apabila kita berbuka puasa. Puas hati, geram betul, kenakan wisdom, secukup rasa, seenak selera. Puas hati, itu kegembiraan ketika berbuka puasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Gembira itu kenapa? Puas hati. Selama ni tak nampak ganjaran dan kelebihan dan keistimewaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nanti kita gembira kerana kita rasa kepuasan. Kepuasan kerana kita dapat melihat hadiah-hadiah Allah. Hadiah Allah itu berbeza. Hadiah yang merupakan penghormatan Allah kepada kita, hadiah dalam bentuk penghargaan Allah kepada kita, hadiah dalam bentuk kemuliaan Allah kepada kita. Kenapa antara pingat, bintang kebesaran dia berbeza-beza tu? DPMJ, SPMJ, DK, dia itu beza antara pingat, darjat,
bintang kebesaran. Tanya orang protokol lah, aku tak tahu. Tapi dia beritahu aku macam itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah masa aku jaga sekejap hari tu, nak apa namanya, bukan ditabalkan, nak dimahkotakan. Jadi aku tidur dekat istana gitu. Tidur sekejap. Jadi dah selesai semua. Datuk Menteri Dalam tanya, "Ustaz nak apa?" "Apa-apalah," aku cakap. "Bintang nak." "Patutnya aku minta darjat." "Boleh je lah." Rupanya bintang tu tak ada apa-apa pun. Dia ada beza dia antara bintang, darjat, entahlah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak cerita tentang tu lah. Ya, dia beza. Maka hadiah dari Allah sebagai bukti penghormatan Allah kepada kita berbeza dengan hadiah dari Allah sebagai bukti penghargaan Allah untuk kita. Dan beza hadiah sebagai bukti kemuliaan Allah kepada kita. Nanti aku ceritalah, laporlah. Yang lain nak makan dulu ni lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak menyatakan nanti gembiranya kita apabila bertemu dengan Allah itu kerana apa? Kerana mendapat kepuasan. Puas. Ramadan 1436 Hijriah, ini penghormatan Allah untuk kita. Ramadan 1437 Hijriah, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Puas. Tuan-tuan, kata nak habis tak habis-habis pun. Sebab itu ada hadis yang menyatakan seseorang itu apabila dia berada di salah satu pintu daripada pintu-pintu syurga, kerana alam barzakh itu pun salah satu pintu daripada pintu-pintu syurga, dia berada di pintu tu terkejut. Kenapa? Melihat sesuatu yang tak pernah dilihat. Setakat tengok je, Mercedes Haji Osmano, biasa dia, lama punya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bayangkan kita termenung di pintu syurga 500 tahun. Kenapa lama termenung di pintu syurga 500 tahun? Terkejut, gembira, puas dengan nilai-nilai penghormatan, penghargaan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Terkejut. Setakat tengok rumah contoh macam ini, komplain pula. Betul-betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dahlah, cukuplah nak jelaskan kepada tuan-tuan nilai Ramadan itu sesuatu yang amat hebat untuk kita umat akhir zaman. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi